الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan tafsir Al-Quran dan tafsir Al-Jalalain. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah mengaji, masya-Allah. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta tidak lupa buat umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim kepada Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk saya dan kita semua sama-sama menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini mendapat kerahmatan, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung tahsinul Quran kita seperti biasa pada muka surat 9 ayat yang ke-61 dan seterusnya kita akan sambung terjemahan beserta tafsir. Macam sebelum ini kita beri nama siapa yang sedia untuk membaca tilawah, insya-Allah. Dan terutama sekali kita niatkan untuk diri kita, niatkan untuk saudara-saudara kita kerana menghadiri majlis ilmu ini
Istighal bil ilm, menyibukkan diri dengan ilmu adalah afdalul ibadah. Pada setengah ulama adalah ibadah yang teragung. Jadi kita niat dengan temu hadir yang majlis ilmu pada petang ini dapat keberkatan untuk kita dan untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga-keluarga kita, insya-Allah. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung pengajian Tahsinul Quran beserta dengan terjemahan pada muka surat 9 ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Alhamdulillah, silakan. Silakan Mak Wan Zubaidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nusri Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Ambil mimma, boleh terus tak? Stop. يخرج لنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب
من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Baik, alhamdulillah, masya-Allah. Jazakumullah khairan pada puan. Baiklah, seterusnya masya-Allah terjemahan ayat 61 suratul Baqarah. Dan ketika seperti biasa bererti ingatlah ketika kamu berkata wahai Musa. Jadi kamu ni kembali kepada Bani Israel, masih lagi Bani Israel. Kamu berkata wahai Bani Israel, kamu berkata wahai Musa, kami tidak akan bersabar ke atas makanan yang sejenis sahaja, satu makanan sahaja. Satu makanan iaitu manna dan salwa. Orang-orang Bani Israel ni mereka tidak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri makanan daripada surga yang bernama manna dan salwa. Dan kita kata kami tak sabar, maksudnya kami tak rasa syok makan satu makanan saja, dah boring, dah muak. Sedangkan itu adalah makanan daripada syurga. Jadi walaupun manna dan salwa itu adalah dua makanan, tapi mereka menjadikan ini satu makanan. Ini satu jenis. Ini sejenis makanan. Jadi kami nak benda lain. Jadi Bani Israel ni pun berkata, wahai Musa, fad'u lana. Pohonlah, mintalah, doalah untuk kami kepada Tuhan kamu agar dia mengeluarkan. Jadi orang Bani Israel ni kalau dia nak suruh Nabi Musa, minta Allah Ta'ala. Berbeza dengan umat ini, Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu nak, kamu minta pada aku. Di hadiah bagi umat ini, kamu nak, kamu doa kepada aku. Ud'uni astajib lakum. Aku akan perkenankan doa kamu. Kalau kamu nak inginkan sesuatu, buat solat hajat. 2 rakaat solat dan minta kepada aku. Tapi Bani Israel ini dia minta Nabi Musa untuk doakan untuk mereka. Maka pohonlah untuk kami kepada Tuhan kamu dikeluarkan daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi, daripada bumi, keluar daripada bumi. Maka yang berupa, yakni berupa sayur-sayuran. Baqliha wa qissaiha, dan mentimun, timun. Wa fumiha, dan bawang putih. Wa adasiha, dan kacang adas. Boleh katakan kacang yang berbentuk adas ni berbentuk seperti kacang dal. Kacang adas. Wa basaliha, dan bawang merah. Jadi diorang tidak bersyukur. Dapat manna dan salwa, tak perlu nak masak, tak perlu nak potong, nak buat bahan, terus makan je sebenarnya. Makan oleh syurga lagi. Tapi mereka minta makanan daripada bumi. Yang mana dia adalah lebih rendah lah daripada makanan daripada langit. Dia nak makan daripada bumi. Sayur-sayur, timun-timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Maka Nabi Musa AS pun berkata, adakah kamu meminta sesuatu yang
digantikan sesuatu yang lebih rendah, iaitu makanan yang mereka minta tu lebih rendahlah daripada apa yang Allah Ta'ala beri. Billadhi huwa khair, yang mana adalah lebih baik dari apa yang lebih baik. Maka nak digantikan makanan manna dan salwa itu kepada benda yang lebih rendah. Maka Allah Ta'ala pun memerintahkan, turunlah kamu, pergilah kamu ke sebuah kota. Misran ni dalam bahasa Arab terjemah dia kota, bukan Mesir. Mesir ni dah jadi kata nama khas untuk negara Mesir. Tapi Misran sebenarnya terjemah dia adalah kota. Jadi turunlah, pergilah kamu ke mana-mana kota, maka sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu minta. Jadi kamu nak benda yang kamu minta tu, kamu pergilah kota, daripada mana-mana kota. Dan waduribat, dan ditimpakan ke atas mereka kehinaan dan kemiskinan. Mereka minta benda yang lebih rendah, maka Allah kata apa? Pergilah ambillah benda yang lebih rendah. Mereka jadi hina, mereka jadi miskin. Yang mana dalam tafsiran ini disebut fahiya lazimatun. Kemiskinan, kefakiran ini, kehinaan ini bersama mereka, lazim bersama mereka. Walaupun adalah mereka itu orang kaya, seperti lazimnya dirham ini, dirham yang mana ditimpa. Macam mana dirham ni duit perak, apabila ditimpa, dicop ke atasnya bentuk, maka seperti mana lazimnya itu dia tak boleh nak bentuk, tak bertukar bentuk dah lepas tu. Macam tu dah juga kemiskinan dan kefakiran dan kehinaan dilekatkan ke atas orang-orang Bani Israel ini sampai kiamat. Waba'u, dan mereka kembali dengan kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Demikian itu kerana sesungguhnya mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala dan mereka membunuh para anbiya, nabi, dengan tanpa alasan yang benar. Mereka membunuh para anbiya seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya adalah nabi bagi Bani Israel juga sebelum tu. Mereka membunuh. Banyak lagi nabi-nabi yang mereka bunuh. Diriwayatkan juga bahawa orang Yahudi ni telah membunuh 70 orang nabi pada permulaan pagi. Dan mereka tidak hiraukan pun mereka bunuh. Mereka tidak rasa kesal. Mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sya'ya, para anbiya yang tidak bersalah, tanpa hak. Mereka, para anbiya tidak buat apa-apa kerosakan, kezaliman kepada mereka buat, tapi mereka membunuh. Jadi zalika, demikian itu disebabkan apa? Mereka derhaka dan mereka sentiasa melampaui batas dalam membuat kederhakaan. Dan banyak mereka membunuh, mereka menyusahkan para anbiya, seperti mana sebelum ini Nabi Musa alaihissalam disusahkan oleh Bani Israel. Pada ayat sebelum ni saya lupa nak beritahu pasal batu, kisah batu. Saya nak bagi tahu dalam kelas yang sebelum ni tapi terlupa. Pasal batu yang Nabi Musa alaihissalam pukul semasa Allah Ta'ala memperintahkan
ke atas, pukul atas batu supaya memancar daripada batu tersebut air. Jadi batu ini adalah batu yang sama yang melarikan baju Nabi Musa AS. Disebut dalam tafsir ini batu yang sama yang mana melarikan baju Nabi Musa AS semasa kisah kaumnya Bani Israel ni. Mereka ni menyusahkan Nabi Musa AS dengan mengatakan, mereka mengatakan apa, Nabi Musa AS ni ada penyakit dekat kemaluan dia. Sebab apa mereka kata begini? Sebabkan Nabi Musa AS ni semasa dia pergi mandi, dia tidak akan membuka bajunya di hadapan khalayak ramai. Dia tak akan mandi bersama Bani Israel yang lain. Dia tidak akan mandi di tempat tu, dia akan mandi bersendirian tempat lain. Jadi sebab tu mereka pun menuduh Nabi Musa AS ni dia malu sebabkan dia ada penyakit ni dekat kemaluan dia. Sebab tu mereka menuduh. Jadi untuk membebaskan Nabi Musa AS daripada tuduhan kaumnya sendiri, Allah SWT pun memerintahkan batu untuk melarikan baju Nabi Musa AS semasa Nabi Musa AS sedang mandi pada sebuah sungai. Maka batu itu pun bergerak. Nabi Musa AS melepaskan baju dia ke atas sebuah batu dan pergi mandi. Maka batu pun mengambil baju Nabi Musa AS, melarikan baju dia. Dan Nabi Musa AS pun lihat itu dan mengejar batu tersebut. Dan semasa mengejar, kaum-kaum dia yang lain melihat tidak ada kecacatan apa sedikit pun pada kemaluan Nabi Musa AS. Fabarra'ahu Allah mimma qalu, ayat surah dalam surah Ahzab ayat ke-69. Jadi maka dengan sebab itu Allah Ta'ala telah membebaskan Nabi Musa AS daripada apa yang mereka tuduhkan. Jadi mereka bukan sahaja menuduh, menyusahkan Nabi, para anbiya, bahkan mereka membunuh wa yaqtuluna an-nabiyyin. Ini adalah sifat orang-orang Yahudi ini, membunuh para anbiya tanpa hak. Baiklah, insya-Allah seterusnya ayat 62 ke surat 10. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Baiklah, insya-Allah persilakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baiklah, ayat 62 ni dipanggil jumlah mu'taridah. Jumlah, yakni ayat mu'taridah yang mencelah. Dia kisah Bani Israel ni tak habis lagi. Tapi ada ayat masuk sekejap, dia mencelah. Dipanggil jumlah mu'taridah. Sebab lepas ni akan sambung balik kisah Bani Israel ni. Jadi innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, hadu Yahudi, dan orang-orang Nasrani, Kristian, dan Sabi'in. Sabi'in ni adalah satu golongan daripada Yahudi. Jadi yang mengatakan mereka ni menyembah malaikat. Ada yang mengatakan mereka ni menyembah bintang-bintang. Sabi'in ni. Jadi Allah kata apa? Orang beriman dan orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, orang Sabi'in ke, siapa-siapa yang beriman kepada Allah. Yang mana sebelum ni dia Yahudi, sekarang dia beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat, dan dia melakukan amal salih, kebaikan, dan maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka dan tidak ada rasa takut ke atas mereka dan tidak pula mereka berasa sedih. Jadi siapa-siapa di antara orang-orang yang disebutkan di atas tadi, siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat dan lakukan amal soleh, maka Allah Ta'ala kata apa? Mereka akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Ke akhirat nanti mereka tidak ada takut, tidak akan rasa sedih. Maka masih berbalik kepada Bani Israel. Ini masuk balik ayat 63 ni, Bani Israel balik. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kamu, Bani Israel, dan kami mengangkat di atas kamu gunung. Gunung ini kita gunung Tur. Tur ni gunung Sinai. Tempat Nabi Musa alaihissalam nak bermunajat. Maka peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan sungguh-sungguh. Ini adalah ketika Bani Israel ni mereka enggan beriman kepada Taurat. Bila Allah Ta'ala telah memberi Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan mendakwahkan Bani Israel ni supaya mereka beriman dengan Taurat, mereka tidak terima. Jadi Allah Ta'ala pun mengangkat gunung tu ke atas kepala mereka. Kalau kamu tak beriman, kami akan hempapkan ke atas kepala, atas diri kamu. Supaya diriwayatkan gunung tu diangkat ke atas mereka betul-betul, sejengkal demi sejengkal ke atas orang Bani Israel ini sahaja. Tempat dia orang sahaja diangkat.
Dan bukan tinggi, betul-betul atas mereka. Sekadar seorang berdiri. Betul-betul ke atas mereka. Sekarang ni Allah kata apa? Kamu nak beriman atau tidak? Kalau kamu tak nak beriman, kami akan nampak. Jadi mereka tidak ada pilihan, maka mereka pun beriman. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah dan ambillah pelajaran dan ingatlah kamu apa yang di dalamnya dalam Taurat agar moga-moga kamu bertakwa. Seterusnya ayat 64. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. InsyaAllah, silakan. Seterusnya. Silakan Menu Ajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum min ba'di dzalik walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa rahmatuhu lakum. Wa rahmatuhu lakuntum. Tuhu ada mad. Tak nampak Ustaz, maaf. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in wa ja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an minal jahilin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Sama aja. Seterusnya terjemahan ayat yang ke-68.
kemudian kamu berpaling dari sesudah tamat perjanjian itu. Perjanjian yang ini beriman, terima kitab Taurat ni. Kemudian lepas itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan kerana kurniaan Allah ke atas kamu dan rahmatnya, pasti kamu menjadi sebahagian dari orang-orang yang mendapat kerugian. Rahmat, yakni dengan bertaubat. Kalaulah Allah Ta'ala tak terima taubat kamu, ataupun rahmat, tafsir dia adalah melambatkan azab, melewatkan azab ke atas kamu. Kalau Allah bagi azab terus kepada kamu, lakuntum minal khasirin, pasti dan pasti kamu ni adalah daripada orang yang mendapat kerugian. Terusnya walaqad, ayat ke-65, dan sebenar-benarnya, sesungguhnya kamu telah mengetahui. Ya, ini orang-orang yang melampaui batas. Wahai Bani Israel, kamu dah tahu pun cerita orang yang melampaui batas. Di antara kamu, mereka pun kaum kamu ni, Bani Israel ni, datuk nenek moyang kamu, mengenai pada hari Sabtu, fis sabti. Dipanggil Ahlus Sabt. Mereka ni Bani Israel pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Bani Israel pada zaman Nabi Daud alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala melarang mereka daripada menangkap ikan pada hari Sabtu. Dalam tafsir kata mereka ni kaum pada tempat Ailah, satu negeri di antara Madian dengan Tur tadi tu, gunung. Ada 70,000 daripada kaum Nabi Daud alaihissalam yang duduk dekat Ailah tu. Allah Ta'ala ni uji mereka lah. Allah Ta'ala uji mereka dengan Allah Ta'ala mengharamkan ke atas mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari-hari lain boleh, hari Sabtu je tak boleh. Sebab hari Sabtu ni adalah hari untuk mereka beribadat. Maka apa yang jadi adalah hari-hari lain mereka boleh menangkap ikan, tapi ikan tak timbul. Ikan susah nak dapat. Tapi hari Sabtu pula ikan banyak. Ikan sampai dia keluar pada permukaan air. Sampai macam dia cakap pada Bani Israel, tangkaplah aku. Sampai begitu sekali banyak. Allah Ta'ala ujilah. Hari lain tak ada, hari Sabtu pula ada. Kemudian apa yang Bani Israel ni buat? Ni iblis, syaitan dia dibagi helah kepada Bani Israel. Kau kena buat macam ni. Iblis kata, buat macam ni. Letak pukat lah. Ataupun letak pukat nak menghalang ikan lalu boleh tersekat kat situ. Jadi letak tu pada hari selain hari Sabtu. Letak pada hari Sabtu. Letak pada hari Sabtu. Tapi jangan ambil pada hari Sabtu. Hari Sabtu banyak ikan. Tapi jangan ambil. Letak je. Dah lepas hari Sabtu, esok hari Ahad, kamu boleh ambil. Jadi mereka pun letak, ikan banyak masuk, hari seterusnya mereka ambil. Maka helah yang digodok oleh syaitan, iblis. Maka 12,000 daripada mereka telah melakukan itu. Dan mereka tangkap ikan dan mereka makan.
Maka orang-orang inilah di apa, dimasakh. Masakh ni ditukarkan muka mereka oleh Allah SWT menjadi muka-muka monyet dan kera. Dan mereka hidup selama 3 hari dalam keadaan begitu. Hidup selama 3 hari dengan rupa bentuk kera, kemudian selepas itu mereka mati. Dan satu golongan lagi kan, daripada 12,000, selain daripada itu, ada golongan yang mana melarang mereka daripada melakukan. Jangan buat macam tu. Mereka melarang. Cuma mereka tak suka dan mereka melarang. Satu golongan yang lagi, mereka tak suka daripada hati mereka. Lagi satu, mereka tak larang. Jadi ada 3 golongan daripada kaum Nabi Daud yang mengenai pada hari Sabtu ni. Satu, golongan yang tangkap dan makan, maka mereka ni binasa. Satu lagi, mereka melarang orang-orang yang tangkap tu. Satu lagi, mereka tak larang, semua dalam hati mereka tak suka. Mereka tak suka kawan-kawan, saudara-saudara mereka menangkap ikan sebabkan ancaman itu, tapi mereka tak larang. Maka siapa-siapa yang melarang itu, mereka lah selamat. Begitu juga siapa yang tak melarang tapi dalam hati mereka ada rasa benci pada perbuatan itu, maka mereka pun terselamat. Jadi Allah Ta'ala telah menukarkan, qulna lahum, kami berkata kepada mereka, katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi muka kera 3 hari, lepas tu 3 hari mereka mati. Maka faja'alnaha, ayat 66, maka kami menjadikan itu sebagai peringatan bagi apa umat yang ada pada saat itu, dan wa ma khalfaha, dan apa umat yang datang kemudian. Umat yang pada zaman itu bagi pengajaran, ini jangan melanggar perintah Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala, dan umat selepasnya. Jadi Allah Ta'ala ingatkan balik kepada Bani Israel. Ingat tak dulu? Ingat balik. Ambillah pengajaran pada siapa-siapa yang melanggar perintah Allah Ta'ala binasakan. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, seterusnya ayat 67, wa idh, dan ingatlah ketika berkata Nabi Musa. Ini masuk Nabi Musa balik. Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu agar kamu menyembelih seekor lembu betina. Jadi ini yang masyhur lah kisah Nabi Musa AS mengenai lembu betina, dan disebabkan satu bahagian ini, kisah dalam surah ini, dinamakan surah ini Suratul Baqarah, lembu betina. Jadi summiya li juz'im min ayatiha. Satu bahagian daripada ayat-ayat surah Baqarah ni mengenai Baqarah, mengenai lembu betina, maka dinamakan surah ini Suratul Baqarah. Jadi inilah dia. Jadi mengenai lembu betina, apakah kisah dia? Kita telah dengar masyhur, yang mana telah berlaku satu pembunuhan pada zaman Nabi Musa AS. Ada seorang tua yang kaya, dia telah dibunuh. Jadi untuk mencari siapakah pembunuh orang kaya yang tua ni, mereka tak tahu siapa bunuh dia. Jadi untuk mengetahui siapa yang membunuh orang kaya yang orang tua ni, mereka pun minta
Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Ta'ala supaya jelaskan siapa yang membunuh. Maka Nabi Musa alaihissalam pun doa dan Allah Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih satu ekor lembu betina. Jadi dia punya apa ni, perintah tu simple. Perintah dia simple. Iaitu cari satu ekor lembu betina, sembelih. Tidak ada perincian kena ada lembu betina yang mana, macam mana. Maka mereka pun berkata, adakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Jadi Bani Israel pun kata kepada Nabi Musa, kamu nak main-main dengan kami ke? Kamu nak baik buat lawak dengan kami ke, wahai Musa? Kami nak tahu siapa pembunuh orang tua ni. Kenapa Allah Ta'ala suruh perintahkan kami untuk sembelih lembu? Apakah dia punya link? Apakah dia punya tak ada logik. Kenapa nak kena bunuh, kenapa nak sembelih pula seekor betina, lembu betina? Maka Nabi Musa AS pun berkata, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi termasuk orang-orang yang bodoh. Ini apa yang Allah Ta'ala perintah kepada aku untuk memberitahu kamu, perintah kamu. Jadi qalu du'u lana, baik seterusnya ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. InsyaAllah terusnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Wa iyyakum ahsanul jazak. Baik, seterusnya terjemahan ayat 68. Mereka berkata, yakni Bani Israel, doakanlah, serukan untuk kami. Ini doalah untuk kami kepada Tuhanmu, wahai Musa, agar dia menjelaskan kepada kami bagaimana lembu itu. Ini apakah keadaan, sifatnya, hal keadaan dan sifatnya apakah dia. Jadi Nabi Musa AS pun berdoa
Dan Allah Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya dia, yang ni Allah Ta'ala berfirman, yaqulu innaha, bahawa lembu itu adalah lembu betina, tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim. Nabi SAW pernah beritahu dalam satu hadis, sungguhnya telah musnah dan binasa kaum-kaum yang sebelum kamu disebabkan banyaknya persoalan tanya mereka. Pertanyaan mereka terlalu banyak menjadikan mereka binasa. Sepatutnya sembelih mana-mana, lembu betina dah selesai. Apakah hikmahnya? Hikmahnya sebab apa Allah Ta'ala suruh sembelih lembu betina ni? Sebabkan hilangkan kecintaan dan penghormatan kepada lembu. Sebabkan kan dahulu kan mereka pernah sembah patung lembu, anak lembu tu. Jadi untuk hilangkan kecintaan kepada lembu dan rasa hamba kepada lembu, Allah SWT terus, hikmahnya lah, Masya Allah, Allah SWT terus suruh sembelih. Jadi sepatutnya boleh sembelih mana-mana lembu betina, tapi mereka bertanya. Jadi sebabkan pertanyaan ni, mereka disulitkan ke atas mereka untuk mencari. Jadi tak tua, tak muda. Faf'alu. Okay, Allah Ta'ala kata sekarang ni kamu buat. Cari dan bunuh. Cari dan sembelih. Buat je apa yang kamu diperintahkan. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Maka mereka bertanya lagi. Maka mereka berkata, doakanlah untuk kami kepada Tuhan. Serulah, mintalah. Diperjelaskan kepada kami apakah warna lembu tersebut. Sepatutnya warna apa-apa, tetapi sebabkan mereka tanya warna lembu tersebut, maka Allah Ta'ala pun ketatkan lagi dia punya sifat dia, ketatkan lagi, iaitu Nabi Musa AS berkata sesungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala berfirman bahawa lembu itu lembu betina berwarna kuning, dan kuning tu pekat, pekat warnanya, dan kuning tu pula tasurrun nadhirin, bukan kuning-kuning biasa. Kalau kuning tu, kalau orang tengok kuning tu, dia akan menyenangkan hati orang melihatnya. Ni kuning yang cantik lah, keemasan, bukan kuning-kuning biasa. Jadi lembu betina tak tua, tak muda, tak begitu tua, tak begitu muda, dan warna kuning dia, kuning yang kalau orang tengok tu wow, kuning yang wow lah, Masya Allah. Tasurrun nadhirin, bukan kuning biasa. Patutnya sembelih mana-mana, tapi mereka tanya lagi, maka Allah Ta'ala ketatkan lagi syaratnya. Seterusnya ayat 670. Ayat 70 ni kita nak buat hari ini ke akan sambung hari Rabu minggu depan macam mana, insyaAllah? Ikut Ustaz lah. Kalau ikut sekarang nak dekat 6.15 dah. Kita sambung minggu depan ya Ustaz. Mana? InsyaAllah. Baiklah, insyaAllah kita tangguh dahulu untuk hari ini pada ayat yang ke-69 lah, insyaAllah. Kita sambung ke surat ke-11 minggu depan, insyaAllah. Pada yang belum sempat baca lagi, maaf, kita akan sambung lah, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz untuk terjemahan hari ini, tahsin hari ini. Mohon maaf ya kepada jemaah yang tak dapat membaca hari ini. Kita sambung minggu hadapan insya-Allah dengan izin Allah. Sambungan ayat yang ke-70 daripada surah Al-Baqarah ke surat 11 insya-Allah. Jadi moga-moga kita dapat manfaat
pada hari ini bukan sekadar bacaan kita, malahan terjemahan juga. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Kemenuk Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Start sedikit bahan kuliah. Kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tudah dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pukul 8 malam, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf dengan kitab Fiqh Idaman Penuntut. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Kemenuk Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dan ini saya mewakili Kemenuk Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan keramat itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.